Doktor. Hello. Doktor boleh dengar? Hello, doktor boleh dengar ke suara saya? Waalaikumsalam. Boleh. Okey, baik. Okeylah, baiklah doktor, tanpa melengahkan masa saya akan mulakanlah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Ikmal dan rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada doktor kerana sudi bersama kami dalam sesi wawancara bagi kursus KPG 3013 Insan Professional. Untuk makluman doktor, sebelum kita pergi lebih jauh lagi dalam sesi wawancara ini, saya ingin menerangkan terlebih dahulu sedikitlah tentang kursus ataupun tugasan yang perlu kami laksanakan pada petang ini. Okey doktor. Kami selaku pelajar ijazah sarjana muda pendidikan perlu mengambil kursus ini dan dalam kursus ini kami perlu mewawancara 2 orang individu yang bekerja dalam bidang profesional, dalam bidang perguruan dan lain daripada bidang perguruan. Jadi alhamdulillah kerana kami dapat menemukanlah doktor selaku bidang bukan perguruan dalam bidang perubatan untuk sesi wawancara pada hari ini. Okey. Terlebih dahulu kita memulakan sesi ini dengan sesi pengenalan lah yang akan bermula daripada saya sendiri, iaitu saya Muhammad Syafiq bin Said. Saya berasal daripada Baling, Kedah. Saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda pendidikan geografi dan kini berada di semester 5. Seterusnya. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang diucapkan kepada Dr. Ikmal. Nama saya Muhammad Ashraf bin Osman. Saya berasal daripada Langkawi, Kedah. Saya juga merupakan pelajar ijazah sarjana muda pendidikan geografi dengan kepujian dan sekarang berada di semester kelima. Okay, next. Selamat petang dan salam sejahtera kepada doktor. Nama saya Desmond Wong dan pelajar ijazah sarjana muda pendidikan geografi dan sekarang semester 5 juga, dan saya berasal dari Sibu, Sarawak. Selamat petang kepada doktor. Nama saya Yin Siu Fong, semester 5, pelajar ISMP, itu pengajian geografi juga, berasal daripada Pitu, Sarawak. Salam sejahtera dan selamat petang kepada doktor. Nama saya Genevieve dari Sabah dan saya juga adalah pelajar semester 5 dari ijazah sarjana muda geografi. Okey doktor, baiklah. Berikut merupakan 5 orang ahli kumpulan untuk kumpulan 1 dalam bagi kursus ini. Dan sebelum saya memulakannya, saya ingin meminta kebenaran doktor untuk kami melakukan sesi rakaman lah untuk sesi wawancara ini untuk tujuan pelaporan bagi kursus ini. Dan tanpa melengahkan lagi, saya nak bertanya khabar kepada doktor. Doktor, apa khabar hari ini? Alhamdulillah, sihat. Okeylah, sekarang tengah bekerja lah sebenarnya. Tapi tak apa saja, luangkan masa sekejap. Bolehlah. Okey. Tanpa kita melengahkan masa, saya ingin memintalah kebenaran doktor kalau doktor sudah bersedia untuk sesi permulaan sesi wawancara ini. InsyaAllah bersedia. Okey, terima kasih doktor. Okey doktor, saya mulakan dengan soalan saya yang pertama lah, yang berbunyi, bolehkah Dr. Ikmal ceritakan tentang sedikit latar belakang doktor dari segi nama doktor, umur, asal usul, status perkahwinan, latar belakang pendidikan doktor dan jawatan seperti perusahaan dalam bidang kepakaran apa doktor sekarang bekerja dan tempat bekerja doktor. Jadi silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama penuh saya Muhammad Ikmal bin Abdul Wahab. Saya berasal daripada Kampung Bikan, Labu Besar, Kulim, Kedah lah.
Lepas tu sekarang status dah berkahwin dah lah, mempunyai 3 orang anak. Untuk latar pendidikan saya sekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Labu Besar, Kulim, Kedah. Selanjutnya saya meneruskan pengajian ke peringkat menengah di Sekolah Menengah Sains Tun Syed Syekh Shahabuddin, Bukit Mertajam, Pulau Pinang lah. Kemudian melanjutkan pelajaran dalam bidang A-Level di Kolej Teknologi Timur, Sepang. Selepas tu baru saya melanjutkan ke bidang perubatan lah, ijazah sarjana perubatan di Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta, Indonesia. Waktu tu dekat Indonesia selama 5 tahun lah. Habis je grad, baru balik ke Malaysia dan start bertugas di Hospital Sultan Abdullah Halim lah sejak daripada tahun 2020 hingga sekarang. Sekarang ni saya berada di Jabatan Anestesiologi dan Unit Rawatan Rapi lah, Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani, Kedah. Okey, terima kasih doktor. Boleh saya tahu untuk jabatan tu, jadi dalam bahasa yang mudah, dalam bahasa biasalah, jabatan tu spesifik apa ya? Abuse. Okey. Okey, terima kasih doktor. Saya teruskanlah dengan soalan saya yang kedua, iaitu bolehkah doktor kongsikan kepada kami semua apakah yang mendorong doktor untuk menjadi seorang doktor perubatan di sebuah hospital kerajaan pada hari ini? Okey, pertama sekali waktu tu lebih kepada ni lah, sebab saya nak improve saya punya taraf hidup family saya lah. Berasal daripada orang kampung kan. Waktu tu dekat kampung saya memang tak ada seorang pun lagi yang melanjutkan pelajaran dalam bidang doktor. So saya macam tercabar jugalah untuk sahut cabaran ni. Dan saya proceed lah belajar jadi sebagai seorang doktor, dan sekarang pun dah jadilah sebagai seorang doktor. Lepas tu doktor ni pun pekerjaan dia adalah salah satu pekerjaan yang mulia sebab dia bantu orang sakit kan. Jadi itu pun salah satu yang menjadi impian saya lah waktu tu. Okey, terima kasih doktor. Maksudnya ada dua lah faktor yang mendorong dari segi taraf hidup doktor dan sifat ataupun empati doktor tu untuk membantu pesakit-pesakit ataupun masyarakat untuk menyembuhkan daripada penyakit lah. Okey, doktor, kita teruskan dengan soalan yang ketiga, iaitu pada pandangan doktor, apakah ciri kepribadian yang perlu dimiliki oleh seorang doktor perubatan yang profesional dan berjaya? Ciri Okey, untuk ciri-ciri yang pertama bagi saya, first kali untuk menjadi seorang doktor yang profesional dan berjaya, dia mesti ada integriti lah. Integriti ni kita kena jujur dalam semua aspek lah, antara pesakit dan juga rakan kerja kita. Okey, yang kedua, seorang doktor yang berjaya harus ada rasa empati. Okey, empati dalam maksud kita memahami dan merasai perasaan pesakit kita lah, supaya kita dapat memberi sokongan emosi juga dekat kita punya pesakit. Lepas tu yang ketiga, saya rasa kita perlu patuh kepada etika kita lah. Contoh ada etika kedokteran, bagi memastikan semua yang kita lakukan, so ikut kita punya etika lah. Kalau doktor, dia ada etika doktor lah. Lepas tu kena ada ni lah, kemahiran komunikasi yang berkesan, supaya pesakit kita tu tak tersalah faham lah apa yang kita cuba nak sampaikan, mesti sama lah dengan apa yang dia faham. Lepas tu untuk menjadi seorang doktor yang berjaya juga, dia mesti ada komitmen lah, komitmen terhadap dia punya kerjaya. Dia mesti sanggup untuk berkorban, sama ada dari segi waktu, harta, semua dia kena berkorban lah. And then dia kena bersabar juga, dengan kerana sekarang ni pesakit semua dah pandai, so dia kena banyak bersabar sikit lah.
Yang tu je lah saya rasa antara ciri-ciri yang patut ada pada seorang doktor. Okey, baik doktor. Saya nak perincikan sedikitlah berkaitan, boleh doktor ceritakan secara ringkaslah kepada kami antara etika yang perlu diamalkan oleh seorang pegawai perubatan. Serba ringkas. Etika, kalau etika doktor dia ada 4. First kali tu autonomi. Autonomi tu kita bagi kebebasan full lah dekat kita punya pesakit. Kita explain dulu apa yang baik dan buruk, dan kita bagilah autonomi dekat kita punya pesakit. Lepas tu dia ada beneficent. Apa yang kita buat, semua yang doktor buat tu mesti mesti memberikan hasil yang baik lah kepada kita punya pesakit. Lepas tu yang do no harm tu kita tak boleh lah memperburukkan lagi keadaan kita punya pesakit kita. Lepas tu apa lagi? 4 satu lagi saya tak berapa nak ingat pula. Tapi ada 4 lah sepatutnya, saya tak cari pula. Tak apa doktor. Dengan doktor memberitahu kami ketiga-tiga itu pun sudah cukup untuk kami mengetahui serba sedikit tentang etika yang perlu diamalkan oleh seorang doktor. Okey, baik doktor. Jawapan yang sangat baik doktor bagikan kepada kami semua. Okey, saya teruskan dengan soalan yang keempat lah, iaitu apakah ciri kepribadian yang perlu ada dalam diri ataupun seseorang individu sebelum mereka masuk ke dalam bidang perubatan, maksudnya sebelum mereka bekerja dalam bidang perubatan ini? Ciri kepribadian sebelum masuk dalam bidang perubatan lah. Yang penting saya rasa dia mesti ada, mesti azam dia mestilah, tekad berazam dia nak masuk dalam bidang perubatan ni, dia sanggup berkorban sama ada harta, masa, tak ada time dengan family pun dia sanggup. Sebab kerja doktor ni nanti dia akan kena duduk hospital lebih banyak lah daripada duduk kat rumah. Macam tu lah, lebih banyak kepada berkorban lah, sanggup berkorban. Okey doktor, untuk saya kan doktor sudah beritahu kami tentang pengorbanan dari segi masa. Jadi saya nak tahulah sedikit pengalaman doktor. Bolehkah doktor kongsikan kepada kami pengorbanan masa yang doktor pernah alami selama 4 tahun sebagai seorang doktor, dari segi pengorbanan masa tu? Okey, kalau nak cerita pengorbanan masa ni waktu COVID dululah yang saya ingat. Daripada tahun waktu saya start tu 2020 sampai tahun 2022. Waktu tu memang most of the time semua doktor duduk dekat hospital saja. Memang berpanas, berpeluh, mandi peluh. Lepas tu memang banyak patient lah. Penuh setiap ward tu, waktu tu memang penuh. Patient yang collapse, lepas tu kita CPR. Memang continuously lah benda tu, setiap hari. Okey, baik doktor, terima kasih. Okey, saya lanjutkan dengan soalan yang kelima, iaitu berdasarkan pengalaman doktor sepanjang dalam perkhidmatan, apakah ciri ataupun sifat yang doktor rasa perlu disemai untuk menambah baik kepribadian seorang pegawai perubatan yang unggul? Ciri yang perlu disemai untuk setiap pegawai perubatan. Antara ciri yang saya rasa yang penting, first empati lah, kan? Empati. Lepas tu mesti ada amanah juga, mesti pandai simpan rahsia pesakit, kan? Nanti pesakit akan cerita semua benda dekat kita daripada A to Z, so kita kena simpan rahsia lah. Dan integriti jugalah tu. And then apa lagi? Itulah, lepas tu kita kena keep on tambah kita punya knowledge lah. Sebagai seorang doktor tak boleh berhenti belajar lah. Sebab dunia perubatan ni dunia yang berkembang, so dia mesti ada, sentiasa dia bertambah ilmu dia lah.
So maksudnya doktor kata untuk yang keempat maksudnya kita tambah knowledge kan. Jadi maksudnya setiap doktor perlu belajar tentang penyakit baru ataupun bagaimana? Doktor boleh jelaskan terperinci tentang hal itu. Maksudnya setiap tahun ke macam mana tentang penambahan knowledge tu? Betul, setiap tahun, actually setiap bulan, setiap minggu pun kita akan ada macam kita punya small discussion lah. Kita akan bincang pasal penyakit tu kan. Sebab ada banyak sangat penyakit dalam dunia ni, so kita kena keep on refreshing lah pasal penyakit tu. Supaya waktu kita jumpa penyakit tu, nanti kita tak lupa lah cara nak manage semua tu. Okey, baik doktor. Setakat itu sahaja untuk sesi saya. Saya akan serahkan kepada rakan saya lah, itu saudara Ashraf. Silakan. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada saudara Syafiq. Baiklah, Dr. Kemal. Doktor dengar tak suara saya? Dengar. Okey, baik. Okey, doktor. Berbalik kepada soalan yang sebelum ni doktor jawab, yang Syafiq tanya tadi, apakah ciri atau sifat yang perlu disemai oleh seorang doktor? Tetapi soalan saya berbunyi, apakah ciri kepribadian yang tidak sepatutnya ada pada seorang pegawai perubatan? Boleh doktor nyatakan? Ciri. First, ciri yang saya rasa tak patut ada dalam seorang doktor yang profesional, iaitu dia tak boleh ni lah, ada sikap yang tidak jujur. Sebab apa? Bila kita ada sikap yang tidak jujur ni, dia boleh merosakkanlah kepercayaan antara doktor dan pesakit. Lepas tu dia akan merosakkan image kita lah sebagai seorang doktor. And then saya rasa seorang doktor juga harus kita tak boleh ada ciri-ciri cuai lah, seorang yang cuai. Seorang doktor ni kalau dia cuai, dia akan membahayakan dia punya pesakit. Okey, baik. Sangat jawapan yang diberikan oleh doktor sangat ringkas dan jelas. Baik, kita bergerak kepada soalan seterusnya. Apakah harapan doktor tentang kepribadian seorang pegawai perubatan yang akan datang? Okey. Untuk pegawai perubatan yang akan datang, saya harapkan first sekali dia sentiasa bersikap jujur lah. Jujur, telus, lepas tu adil lah dalam interaksi antara pesakit, keluarga dan dia punya rakan sejawat. Lepas tu yang kedua, saya rasa dia kena sentiasa mengutamakan keselamatan pesakit dia lah. Yang ketiga, kena sentiasa berkomunikasi jelas, hormat dan empati dengan dia punya pesakit, keluarga dan rakan sekerja. Empat, saya rasa kena sentiasa up to date lah dengan perkembangan ilmu dan juga teknologi, hormat rahsia pesakit. Lepas tu kita kena jaga kesihatan diri kita juga. Lepas tu kita patuhlah kepada panduan dan garis piawaian kualiti yang ada ditetapkan dalam setiap profesional. Okey, baik doktor. Sekarang kita bergerak kepada soalan yang berikutnya. Apakah yang doktor boleh berikan nasihat kepada kami sebagai bakal insan guru profesional? Okey, kepada bakal guru semua, yang saya boleh bagi tahu dari sekarang, mempersiapkanlah diri dengan cabaran untuk mendidiklah generasi kini yang lebih mencabar kan, dengan dunia teknologi yang semakin berkembang. So saya harapkan guru-guru yang profesional ni dapat mempersiapkan diri masing-masing lah untuk berdepan dengan cabaran ni. Okey, baik doktor, terima kasih atas nasihat yang diberikan. Jadi soalan saya yang berikutnya, sepanjang doktor berkhidmat dalam bidang perubatan, apakah sumbangan terbesar doktor kepada pesakit ataupun bidang perubatan secara amnya? Sumbangan yang paling biasanya inilah, sebab saya jaga ICU. So banyak pesakit yang masuk dekat saya tu berada dalam keadaan yang kritikal lah waktu dia masuk.
Dan bila kita dapat rawat pesakit dan pesakit dapat balik ke pangkuan keluarga dalam keadaan yang sihat, yang itulah saya rasa yang saya boleh sumbangkan pun. Okey, baik doktor, faham. Okey, soalan yang seterusnya, apakah pandangan doktor terhadap bidang kedoktoran di Malaysia pada masa kini? Okey, masa sekarang ni kita tengok pesakit kita dah semakin pandai semua. So dia lebih kepada sekarang ni masalah dia lebih kepada medico legal lah, banyak isu-isu medico legal. So jadi apa yang doktor sekarang kena buat, dia kena banyak play safe jugalah saya tengok. Kita kena sentiasa dokumen apa yang kita buat dekat pesakit kita, jadi dia tak akan jadi isu lah bila pesakit kita sue kita ke yang tu ya, yang saya nampak sekarang. Okey, baiklah doktor. Sekarang kita dah berada di penghujung wawancara kita pada hari ini. Jadi, boleh tak doktor berikan sedikit kata-kata akhir ataupun nasihat yang ingin doktor sampaikan kepada kami? Okey, pertama sekali saya ucapkan terima kasih lah sebab sudi menemu ramah saya pada hari ini. Semoga kalian semua bakal guru-guru Malaysia yang akan mendidik anak bangsa kita. Semoga terus berjaya lah di dunia dan juga di akhirat. Teruskan belajar, teruskan inilah mendidik anak bangsa. Kerana tanpa guru saya tak mungkin ada berada di sinilah. Kerana guru saya berada di sini. Itu saja dari saya. Okey, terima kasih doktor. Dengan berakhirnya soalan daripada Ashraf, maka berakhirlah sesi wawancara kita pada hari ini. Untuk makluman doktor, sebenarnya kami memendekkan soalan ini adalah untuk tujuan penjagaan masa doktor dengan pasien dan sebagainya. Justru itu kami cuba supaya meringkaskan sesi wawancara ini. Saya memohon maaf atas segala kesulitan yang berlaku lah pada hari ini. Sekali lagi tadi terdapat masalah dalam bimbingan untuk lingkungan gemit. Saya mohon maaf sekali lagi doktor, dan saya akhiri kita punya sesi ni dengan kita adakan sesi fotografi doktor. Boleh ke doktor? Boleh. Sesi fotografi. Okey, saya serahkan kepada saudara Yen. Okey, terima kasih saudara Syafiq. Baiklah, sekarang saya akan ambil alih sesi fotografi. Adakah semua sudah bersedia? Okey, kita akan ada dua sesi. Yang pertama adalah sesi formal, kedua adalah informal. Okey, sekarang saya akan ambil untuk sesi formal. Boleh? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Untuk sesi formal pula, besar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, terima kasih untuk semua. Okey, terima kasih. Dengan berakhirnya sesi fotografi, maka berakhirlah sesi wawancara kita, dan saya ingin sekali lagi lah mengucapkan jutaan terima kasih kepada doktor kerana sanggup meluangkan masa bersama kami walaupun di kala ini doktor tengah bekerja kan. Saya difahamkan tengah bekerja, jadi doktor sanggup. Jadi terima kasih kepada doktor kerana sudi bersama kami hari ini. Okey, sama-sama. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Bye. Terima kasih doktor. Selamat bekerja Selamat doktor. berpuasa. Selamat berbuka. Selamat berpuasa Okey. doktor dan selamat Hari Raya. Hari Raya. Okey, terima kasih. Okey kan macam ni?